Terima kasih Datuk. Ya. Saya berpandangan isu yang dibangkitkan oleh rakan saudara Sri Gading itu ada relevannya dan tahap relevannya itu sangat tinggi, dan ini berlaku di Felda, dan keputusan sebuah mahkamah baru-baru ini pun dapat membuktikan bahawa selama ini memang isu perahan minyak ini adalah satu isu yang memang melanda peneroka. Ini isu rakyat, sama ada peneroka Felda atau orang kampung. Mereka mungkin orang PAS, mereka mungkin orang UMNO, atau mereka mungkin tidak berparti. Tapi itu bukan. Itu adalah isu rakyat. Rakyat harus mendapat hasil daripada keringat mereka. Ini masalah keringat mereka. Jadi kalau itu boleh berlaku di Felda, apatah lagi jaminan di kilang-kilang swasta ini. Jadi saya rasa penguatkuasaan itu satu isu yang sangat penting, ya. Kerana selagi mana ianya tidak dipantau dengan serius, maka selama itulah setiap hasil dan titik peluh rakyat itu akan menjadi ancaman kepada mereka. Jadi saya harap Kementerian Berhormat akan lebih serius dalam memantau kilang-kilang ini supaya mereka tidak mengambil keuntungan hasil daripada menghisap darah dan keringat peneroka ataupun orang-orang kampung ini, yang mereka adalah kebun-kebun kecil yang memang mengharapkan hasil daripada kelapa sawit ini. Terima kasih Datuk. Terima kasih Yang Ketua. Yang Berhormat Kubang Krian, saya nak beritahu sebenarnya tak timbul isu kes di Felda yang cuba nak menipu sesiapa. Cuma kadang-kadang kala saya nak beritahu, ada buah-buah yang tidak bermutu yang masuk di kilang-kilang yang menyebabkan kekurangan perahan OER yang terdapat melalui kilang-kilang tersebut. Sebab itu dalam program yang kita buat NKEA ini, kita telah pun melantik 400 pegawai yang baru, 200 semata-mata melalui program tunas, dan 200 lagi penguatkuasaan yang akan kita letakkan di kilang-kilang yang kita tentukan secara kluster untuk melihat bahawa kilang-kilang tersebut boleh mencapai peratusan perahan yang kita pastikan untuk mencapai angka 23% tadi. Jadi insya-Allah tak timbul lagi perkara ini dalam masa yang terdekat, kerana kita sedang berusaha dengan secara yang paling terbaik untuk menentukan bahawa ianya akan berlaku dengan secepat mungkin. Tuan Ketua, penjelasan. Ya. Terima kasih. Timbalan Menteri, saya meneliti penerangan Timbalan Menteri dalam isu kelapa sawit getah, dan katanya Timbalan Menteri akan bercakap berkenaan isu membabitkan koko barangkali. Daripada ketiga-tiga perkara ni, saya nampak ada satu elemen yang cuba di-establish di sini, ialah peranan Kementerian Berhormat untuk mengekalkan kestabilan dalam harga komoditi-komoditi tersebut. Jadi saya bercadang nak mengemukakan soalan ini atau minta penjelasan ini dalam sesi yang berasingan. Walau macam mana pun, saya rasa ada baiknya juga, kerana saya pernah menyuarakan secara peribadi dengan Yang Berhormat berkenaan dengan peruntukan yang paling besar dalam Kementerian Yang Berhormat, iaitu sebanyak 923 juta ringgit, yang merupakan lebih daripada 68% lebih belanjawan Kementerian Berhormat untuk tujuan penstabilan harga minyak masak, skim penstabilan minyak masak yang dibutuhkan dalam belanjawan yang baru lalu. Setakat ini, oleh kerana isu berkenaan dengan getah juga ditimbulkan, isu perahan juga ditimbulkan, adakah mekanisme perbelanjaan ataupun penyaluran belanjawan ini untuk skim itu telah dilaksanakan setakat ini, setakat Mac tahun ini, dan apakah kaedahnya
Dan kalau begitu nampak gaya tidak ada peruntukan yang seumpamanya untuk menstabilkan harga getah dan juga barangkali koko, kerana belanjawan yang begitu besar hanya tertumpu kepada penstabilan minyak masak. Adakah maknanya tidak ada peruntukan untuk penstabilan yang sama untuk komoditi lain seperti getah dan koko? Saya nak tanya Muhammad. Terima kasih Muhammad Indra Mahkota. Tuan Ketua, saya nak jelaskan kepada ahli yang berhormat di sini. Bila kita nak menstabilkan harga komoditi, ianya berbeza di antara satu komoditi dengan komoditi yang lain. Sawit adalah mengikut cara di mana kita buat macam-macam program untuk menentukan bahawa harganya sentiasa stabil. Termasuklah penstabilan yang kita gunakan untuk minyak masak tersebut. Tapi itu bukanlah semata-mata mengikut satu program sahaja. Banyak lagi caranya, seperti nak menentukan program tanam semula. Kita tentukan supaya program tanam semula ini kita buat kajian berapa peratusan yang harus ditebang, berapa peratusan yang harus ditanam semula. Ini adalah sentiasa kita buat. Begitu juga dengan getah, untuk menentukan supaya kita punya produktiviti itu sentiasa stabil dan harganya sentiasa boleh kita stabilkan. Maka tanaman semula juga kita tentukan supaya ada kawasan yang boleh tanam semula. Bukan semua kita benarkan tanam semula. Sebab itu ada, kalau mereka nak tanam semula dan kita kata belum lagi, dan jika mereka tidak mengikut arahan kita, maka kita tidak memberi bantuan. Kalau yang mengikut cara kita dan mengikut timetable yang telah pun kita berikan, jadual yang kita berikan, insya-Allah kita bayar bantuan insentif untuk tanam semula. Itu tentang pokok sawit dan getah. Manakala koko, dia berbeza yang berhormat. Kita sekarang ini kita kena balancekan pokok koko ni, kerana peratusan jumlah kita beli biji koko ni daripada luar negara begitu tinggi sekali. Jadi manakala kita memerlukan buah yang kita import hampir 90% daripada luar negara. Jadi sudah tentulah kita nak supaya harganya tidak tinggi dan juga tidak rendah. Jadi kita nak tentukan supayanya boleh bagi menang kepada dua-dua pihak. Kerana kita adalah grinding yang paling besar dalam Asia ini adalah daripada negara kita. Kapasiti grinding kita adalah sebanyak 375,000 tan setahun. Itu menunjukkan bahawa kita memerlukan buah biji yang begitu banyak, buah koko yang begitu banyak. Maka sebab itu kalau harga terlampau tinggi, maka susahlah kepada syarikat-syarikat yang terpaksa beli buah koko daripada luar negara untuk kita kisarkannya untuk menjadi produk-produk koko yang akan kita import, yang akan kita ekspor semula. Itulah sebabnya kita berbeza cara untuk kita tentukan kestabilan komoditi daripada satu komoditi kepada komoditi-komoditi yang lain. Jadi kalau gitu Muhammad Kepala Menteri, apakah maksud skim penstabilan harga minyak masak yang peruntukan dia itu 923 dekat 1 bilion? Apakah maksud sebenarnya aktiviti yang diletakkan di bawah skim penstabilan harga minyak masak, kalau benda itu tidak berkenaan dengan produk yang berasaskan pengeluaran getah ataupun koko? Saya nak tanya spesifik berkenaan dengan skim tersebut. Terima kasih. Ini berbeza dengan skim minyak masak ni, yang kita namakan skim penstabilan harga minyak masak. Dia bukan penstabilan harga minyak sawit. Dia berbeza. Skim penstabilan harga minyak masak ni supaya rakyat dalam negara kita sentiasa dapat membeli minyak sawit, minyak masak sawit dengan kadar yang stabil. Kita jual RM2.50 1 kilo. Manakala harga hari ini, harga minyak sawit hari ini sudah menghampiri 3,700, dah melebihi RM3,700 atau RM3.70 1 kilo. Jadi kita nak supaya rakyat sentiasa boleh tahu, dia nak buat apa pun, nak buka restoran mana sekalipun, harganya
RM2.50 untuk tentu bahawa dalam negara kita harganya stabil dengan RM2.50 1 kilo. Mekanisme ni, saya nak tahu mekanisme. Sebab itu kita ada ses. Kita buat apabila ada skim harga meningkat daripada RM2,500, maka kita teks mereka melalui ses yang kita kenakan kepada tiap-tiap harga mengikut kadar yang nanti saya berikan kepada Yang Berhormat ya. Dia ada naik 2,500 berapa peratusannya sampai 3,000 berapa peratusan ses yang kita kenakan, teks yang kita kenakan kepada mereka supaya dapat kita kutip dan kita serahkan semula kepada rakyat melalui skim minyak masak yang saya katakan tadi ya. Okey, saya nak terima kasih. Saya sebenarnya cuba untuk membantu juga Kementerian Yang Berhormat. Oleh kerana Yang Berhormat menyebut tentang ses tadi, iaitu dalam bentuk cukai yang nak dikutip daripada hasil ini. Sedangkan skim perbentukan pada skim penstabilan minyak masak itu adalah bertujuan untuk Yang Berhormat sebut tadi, untuk kemudahan rakyat mendapat bekalan itu pada harga yang kekal rendah. Jadi apa kena-mengena dengan pengenaan ses ini untuk merendahkan harga pasaran atau harga yang boleh dinikmati oleh orang ramai tadi. Sedangkan persoalan asasnya ialah peruntukan belanjawan yang terlalu besar untuk Kementerian Yang Berhormat spesifik atas tajuk skim penstabilan harga minyak masak. Saya menerima alasan Yang Berhormat kata tujuan skim ini, tetapi ses yang Yang Berhormat sebut tadi tidak ada kena-mengena untuk nampak gayanya untuk menyediakan bekalan minyak masak tu pada kadar yang rendah ataupun kekal rendah. Itu sebabnya saya membangkitkan soal mekanisme pembayaran atau penggunaan belanjawan yang sebanyak 923 juta untuk tujuan tadi. Saya mohon penjelasan. Yang Berhormat, saya nak jelaskan kepada Yang Berhormat. Kita skim penstabilan harga minyak sawit berbeza dengan penstabilan harga minyak masak tadi, subsidi minyak masak yang kita namakan skim subsidi minyak masak dalam negara. Kita ambil duit ini yang kita namakan levy keuntungan luar biasa. Sekiranya harga tersebut naik lebih daripada RM2,500 setan, kita akan kenakan kadar 15% di Semenanjung Malaysia. Manakala di Sabah Sarawak, bila harga CPO lebih daripada RM3,000 setan dengan kadar 7.5% mengikut perkiraan pada tiap-tiap bulan. Kutipan ini kita gunakan apabila kita berikan kepada mereka yang mempunyai kuota. Sebulan kita ada 70,000 tan kita gunakan tiap-tiap bulan, dan ini menggunakan berjumlah hampir 140 dengan harga yang ada sekarang ini sudah menghampiri 140 juta ringgit berdasarkan kuota yang kita keluarkan sebanyak 70,000 tan sebulan ini, kuota ini. Maka sebab itu bila kita sampai kadang-kadang melebihi 900 juta ringgit dengan harga yang ada hari ini, nak menstabilkan harga minyak masak dalam negara, kita mungkin terpaksa mengeluarkan subsidi lebih daripada 923 juta ringgit. Yang Berhormat, jadi isu ini berbeza dengan apa yang nak dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi. Sebenarnya ianya adalah skim di mana supaya semua rakyat yang ada dalam negara kita sentiasa dapat membeli harga minyak sawit yang stabil dengan harga RM2.50, walaupun harga minyak sawit CPO yang ada hari ini lebih daripada harga yang sebenarnya. Ya. Terima kasih Speaker. Apa yang saya nak tanya sikit soal apa yang berlaku di Kelantan sekarang ni ialah minyak sawit ni dalam pasarannya. Sekarang ni di Kelantan sekarang ni dia boleh
beli hanya 1 kilo je. Jadi dengan banyaknya tanaman ladang sawit kita di Malaysia, bagaimana boleh terjadi? Nak tahu itu ya, penjelasannya bagaimana boleh terjadi tak boleh jual minyak sawit dalam pasaran. Bahkan kita lebih mudah beli minyak soya ni, lebih banyak, kita beli banyak, dan dia boleh mudah kalau banding dengan sawit. Jadi saya tahu bagaimana boleh terjadi sampai begitu. Ada disebutkan juga, ada kemungkinan lah, mungkin harga minyak sawit akan naik lepas ni nanti, ataupun mungkin juga ialah kerana kerajaan cuba nak menghapuskan jualan minyak sawit dalam bentuk yang sekilo ni, nak jual yang botol-botol besar tu kan. Jadi ni nak tahu apa yang terjadi. Sebenarnya saya nak menjawab soalan ini ada yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Setiu berkenaan dengan minyak masak yang terdapat masalah dalam negara kita. Harga minyak masak ini kita adalah sebenarnya untuk kegunaan isi rumah, adalah disubsidikan melalui skim penstabilan harga minyak masak atau Cooking Oil Subsidy Scheme, COSS. Skim ini telah dilaksanakan sejak 1 Jun 2007 dengan subsidi bulanan yang ditanggung kerajaan pada ketika ini adalah di antara 140 juta hingga 145 juta ringgit berdasarkan kuota bulanan sebanyak 70,323 tan sebulan. Memandangkan minyak masak diberi subsidi, ia telah menyebabkan aktiviti penyeludupan dan penggunaan oleh sektor tidak bersubsidi. Dalam hal ini, bagi menangani masalah kekurangan bekalan minyak tersebut, tindakan yang telah diambil adalah termasuk meningkatkan aktiviti penguatkuasaan dan pemantauan di peringkat pembekalan, pengedaran dan jualan kepada pemborong dan peruncit, serta mewajibkan pelaporan, perhantaran dan pengedaran minyak masak kepada MPOB setiap minggu. Ini adalah cara di mana dapat kita mengelakkan daripada berlakunya aktiviti penyeludupan dan penggunaan yang sepatutnya tidak dibenarkan, seperti kilang-kilang yang besar sebagainya. Sebab itu cara kita adalah supaya memastikan kegunaan minyak masak yang kita keluarkan adalah semata-mata digunakan oleh isi rumah dalam negara kita. Sedikit berkenaan dengan subsidi tadi, saya cuma nak dapatkan pengesahan saja. Saya tak berhajat untuk panjangkan perkara ni. Yang Berhormat sebut tadi, subsidi untuk mengekalkan kestabilan minyak masak ni untuk kegunaan umum diperkenalkan tahun 2007 bulan 6, sehingga sekarang bermakna dalam kurang lebih 4 tahun telah dilaksanakan. Bulanan yang Berhormat sebut tadi 145 juta, bermakna lebih kurang 2 bilion setahun. Adakah yang Berhormat maksudkan setakat ini kita telah membelanjakan lebih kurang 8 bilion untuk tujuan tersebut? Sebab saya buat saya makan sekarang ni pengiraan untuk membandingkan jumlah subsidi yang telah dikeluarkan mengikut belanjawan setiap tahun, termasuk yang Berhormat sebutkan tadi, untuk saya bandingkan dengan skim penstabilan harga minyak masak yang baru saya bangkitkan tadi. Saya nakkan pengesahan saja. Terima kasih. Yang Berhormat kena faham bahawa sebenarnya waktu ini, sekarang ini, sebulan hampir 140 kepada 145 juta subsidi yang kita bayar, kerana harganya begitu tinggi sekali. Tapi kalau dia menurun, jadi tiap-tiap tahun harganya bukanlah harga 3,500, 3,700. Ada harga yang satu ketika di mana harganya hanya RM2,800 contohnya. Jadi hanya RM300 saja subsidi yang kita terpaksa keluarkan. Jadi berbeza daripada tahun ke tahun, berbeza daripada bulan ke bulan. Jadi angka yang sebenarnya saya tak ada di sini buat masa ini, tapi fahamlah bahawa cara yang kita buat adalah mengikut kadar levy yang kita terpaksa ambil pada tiap-tiap bulan, mengikut harga average tiap-tiap bulan. Bila keluar harga bulan ini 3,800 contohnya, bagi kita kenakan levy
untuk menentukan bahawa kutipan itu digunakan bagi skim minyak masak tersebut. Itu yang kita buatkan. Bukan kita buat sekadar sentiasa dengan harga kutipan yang tidak kena-mengena dengan harga tiap-tiap bulan. Tidak. Dia mengikut harga tiap-tiap bulan. Kalau harga pasarannya sekarang 3,800, kita kenakan dengan harga kadar 3,800. Bila dia menurun kepada 2,800 contohnya, jadi kita mengambil subsidi tersebut mengikut harga 2,800. Jadi kalau yang berhormat kira 145 juta kali 12, tak betul. Kerana dia bukan begitu cara kita. Maksud saya tidak katakan angka tepat. Saya kata atas premis kegunaan peruntukan ini untuk menstabilkan harga minyak masak untuk kegunaan umum. Itu maksud saya. Ya. Saya tidak tekankan kepada angka yang tepat. Secara lebih kurang, saya ada kurang lebih. Kerana saya faham tujuan atau matlamat diadakan skim ini. Kalau nak dikirakan angka tepat, kita perlukan satu laporan audit yang menyeluruh. Saya tidak mahu dan saya tidak berhajat untuk membangkitkan perkara itu. Persoalan yang timbulkan kerana lanjutan daripada Pasir Putih mengatakan ada berlaku krisis. Akhirnya berlaku krisis dalam akses orang ramai terhadap minyak masak di pasaran. Itu yang premis asas untuk kita perlu bangkit dan jawab. Oleh kerana Kementerian Yang Berhormat ada memperuntukkan satu jumlah yang besar dari segi peratusan. Kementerian Yang Berhormat juga, Yang Berhormat tahu, terlalu besar dari segi portionnya untuk tujuan penstabilan ini. Tetapi resultnya, implikasinya ialah berlaku krisis dalam penawaran ataupun khidmat untuk memberikan orang ramai dapat akses pada minyak masak ni. Itu persoalan yang asas, bukan pengiraan ini. Dan saya nak tahu sejauh mana perkara ini berjaya dan apakah mekanisme yang Kementerian Yang Berhormat gunakan, belanjakan cara macam mana, apakah keputusan dibuat untuk bagi subsidi kepada siapa. Itu maksud saya mekanisme. Terima kasih. Saya tidak ada jumlah syarikat yang telah pun kita keluarkan, tetapi caranya adalah apabila kita buat kutipan, kita ada kota-kota tertentu tiap-tiap bulan. Sekarang ini 70,000 tan setiap bulan. Kita berikan kepada syarikat-syarikat yang mampu untuk mengeluarkan minyak masak mengikut kriteria yang telah pun kita tetapkan kepada mereka, dan kita keluarkan kota-kota tersebut mengikut kawasan-kawasan yang tertentu. Maknanya kalau kita berikan kepada satu kilang itu terpaksa jual mengikut kawasan yang tertentu. Itu adalah cara kita buat, dan tiap-tiap bulan mereka ini terpaksa, seperti yang saya katakan tadi, berikan semula report kepada kita berapa banyak yang telah pun mereka jual, berapa banyak yang mereka jual di mana, tempat di mana. Dan sebab itu setiap kali ada enforcement akan melawat kilang-kilang tersebut, akan tentukan supaya kilang-kilang tersebut dapat mengeluarkan kota-kota seperti yang telah pun diluluskan oleh kementerian.